Нихуя себе. Putin berjanji bahawa Kiev akan menjadi sebuah kawah. Beberapa hari sebelum itu, satu serangan Ukraine telah mengenai jauh ke dalam wilayah yang diduduki Rusia. Rusia mengatakan bahawa berpuluh-puluh orang telah terbunuh. Gambar-gambar itu tersebar di televisyen Rusia yang tidak membicarakan perkara lain. Seluruh negara terkejut. Rakyat dahagakan darah. Dan kerajaan berjanji untuk memberikannya. Mereka bercakap tentang balas dendam yang dahsyat, mengatakan kesabaran telah habis dan perang telah melepasi titik yang tiada jalan kembali. Dan kemudian Putin menghantar senjata paling ditakuti dalam arsenal Rusia ke ibu kota Ukraine, Oreshnik. Peluru berpandu yang, menurut beliau, terbang 10 kali lebih laju daripada kelajuan bunyi. Yang tiada pertahanan di dunia mampu menembak jatuh. Yang membara sepanas permukaan matahari. Pada malam yang sama, 690 senjata telah dilancarkan serentak. Serangan terbesar terhadap Kiev dalam lebih 4 tahun peperangan. Dan apabila matahari terbit dan asap mula reda, jumlah kematian adalah 4 orang. Ya, 4. Kuasa nuklear terbesar di planet ini berjanji akan membawa kiamat, tetapi inilah yang mereka hasilkan. Dan apa yang rakyat Ukraine temui apabila mereka pergi ke runtuhan dan membuka peluru berpandu itu dari dalam bukan sahaja menjelaskan mengapa dendam Putin gagal. Ia menjelaskan sesuatu yang jauh lebih mengganggu tentang kemelut yang Rusia sendiri cipta dalam perang ini. Kerana kegagalan itu bukan seperti yang disangka. Ia lebih menakutkan daripada jika Rusia menang. Tetapi, untuk memahami apa yang ada di dalam peluru berpandu itu, Anda perlu faham satu perkara yang hampir tiada siapa beritahu Anda tentang minggu-minggu terakhir ini. Lihat, Rusia tidak menyerang Kiev kerana mereka sedang menang. Mereka menyerang kerana mereka sedang mengalami kerugian. Dan yang membuat mereka mengalami kerugian itu adalah Ukraine. Sementara dunia melihat peluru berpandu jatuh di bandar-bandar Ukraine, Ukraine sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih senyap dan jauh lebih berkesan tepat di bawah hidung Rusia. Ada sebuah jalan di selatan, Di wilayah yang diduduki Rusia. Ia adalah jalan utama yang menghubungkan Rusia ke semenanjung Crimea, di mana hampir semua bekalan untuk tentera Rusia di kawasan itu melalui jalan ini. Orang Rusia memanggilnya Jalan Kehidupan. Dan dalam beberapa minggu terakhir, ia telah berubah menjadi sesuatu yang lain. orang Ukraine telah mengubah bahagian itu menjadi koridor kematian. Berpuluh-puluh kenderaan tentera, lori bahan api, semuanya terbakar, berkarat di tepi jalan berturap. Keadaan menjadi begitu teruk sehingga ketua pendudukan Rusia di salah satu wilayah terpaksa mengeluarkan dekri yang melarang lori kargo daripada melalui satu bahagian jalan itu sepenuhnya. Bayangkan betapa memalukannya. Kuasa yang menceroboh negara itu pun tak mampu nak pastikan jalan bekalan mereka sendiri terbuka. Dan ia tidak terhenti di jalan sahaja. Ukraine mula menyerang lebih dalam, semakin dalam ke dalam Rusia sendiri. Ia telah menyerang sebuah kilang yang membaiki pesawat tentera di wilayah Rostov. Ia telah menyerang sebuah pangkalan udara di Voronezh, tempat pesawat pejuang yang mengebom Ukraine berlepas. Ia telah menyerang sekali lagi sebuah bandar pelabuhan bernama Tuapse yang mempunyai sebuah kilang penapisan minyak gergasi untuk kali kelima dalam beberapa bulan sahaja. Dan ia juga sampai ke Crimea, di mana sebuah peluru berpandu telah mengenai bangunan bank pusat Rusia. Perhatikan apa yang sedang berlaku. Ia bukan Rusia yang menyerang Ukraine yang sedang mempertahankan diri. Ia adalah Ukraine yang menembusi pertahanan Rusia di satu tempat demi satu tempat dan menunjukkan kepada seluruh dunia bahawa mereka mampu menyerang di mana sahaja yang mereka mahu. Jika anda mahu mengikuti perang ini berdasarkan apa yang sebenarnya berlaku dan bukan bersih yang setiap pihak mahu jual, langganlah saluran ini, kerana itulah yang kami lakukan di sini setiap minggu. Dan di tengah-tengah kepungan inilah berlaku serangan yang benar-benar meletupkan kesabaran Rusia. Starobiusk. Di sini, saya perlu jujur dengan anda kerana ada dua versi cerita ini dan tiada siapa dari luar yang dapat membuktikan mana satu yang benar.
Pada awal pagi 22 Mei, satu serangan Ukraine telah mengenai bangunan-bangunan sebuah kolej di bandar Starobilsk yang diduduki. Setakat itu, kedua-dua versi bersetuju. Mulai dari sini, kedua-duanya berbeza sepenuhnya. Ukraine mengatakan mereka menyasarkan sasaran tentera, iaitu sebuah pangkalan unit drone elit Rusia yang sedang beroperasi di situ. Ukraine mendakwa mereka hanya menyerang infrastruktur ketenteraan dan mematuhi peraturan peperangan. Rusia pula menceritakan sesuatu yang sama sekali berbeza. Mereka mengatakan ia adalah satu pembunuhan beramai-ramai, bahawa 21 orang telah terbunuh dan drone Ukraine telah menyerang asrama pelajar serta kembali berulang kali untuk menyerang mereka yang cuba membantu mangsa yang cedera. Siapa yang betul? Kebenarannya ialah tiada siapa yang tahu. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu secara terbuka mengisytiharkan bahawa mereka tidak dapat mengesahkan secara bebas sebarang dakwaan tentang apa yang berlaku di sana. Dan sebabnya mudah. Bandar itu terletak di wilayah yang diduduki oleh Rusia dan Rusia tidak membenarkan penyiasat neutral masuk. Beberapa negara barat telah menyatakan perkara itu dengan tepat. Tetapi inilah perkara yang benar-benar penting untuk cerita kita. Untuk apa yang berlaku selepas itu, tidak ada bezanya versi mana yang benar. Yang penting ialah apa yang Rusia lakukan dengan Starobilsk. Mereka menjadikan serangan itu sebagai satu isu nasional. Televisyen Rusia melaporkannya tanpa henti. Dan Putin membuat janji secara terbuka di hadapan seluruh negara. Ukraine akan membayar dengan harga yang mahal. Dan apabila pemimpin negara dengan arsenal nuklear terbesar di dunia berjanji untuk membalas dendam secara besar-besaran di hadapan seluruh negara, dunia menahan nafas. Kerana semua orang takut dengan apa yang tersembunyi di sebalik ancaman itu, apa yang sebenarnya dia akan lakukan. Tekanan di dalam Rusia meningkat ke tahap maksimum. Putin meminta cadangan tindakan balas daripada tenteranya sendiri. Rusia sempat memberi amaran bahawa diplomat asing harus meninggalkan Kiev, memberi bayangan bahawa sesuatu yang besar akan berlaku. Segala-galanya menunjukkan kepada serangan paling kejam dalam perang ini. Seluruh negara mahukan tindak balas dan Putin telah berjanji untuk memberikannya. Dan kemudian tibalah malam 23 ke 24 Mei. Rusia menyerang. Ia sangat besar. Tentera udara Ukraina mengesan 690 senjata di udara dalam satu malam sahaja. Peluru berpandu jelajah, peluru berpandu balistik, drone dalam jumlah yang banyak dengan Kiev sebagai sasaran utama. Dari segi bilangan tempat yang terkena, ini adalah serangan terbesar terhadap ibu negara Ukraine sepanjang perang ini. Dan di tengah-tengah semua ini, bintang utama, Oreshnik. Untuk kali ketiga dalam perang ini, Rusia melancarkan peluru berpandu yang Putin perkenalkan sebagai senjata muktamad. Yang terbang seperti meteor dan menurut beliau, tiada pertahanan yang mampu menghentikannya. Itulah saatnya, dendam yang dijanjikan, kiamat yang diumumkan. Dan hasil daripada semua itu ialah 4 orang mati. 2 orang di bandar Kiev sendiri, 2 lagi di kawasan sekitarnya, lebih daripada 60 orang cedera. Bangunan-bangunan rosak. Dan lihat, ini bukan soal ketepatan tembakan atau kerana hanya menyasarkan sasaran ketenteraan. Yang terkena adalah bangunan kediaman, pusat beli belah, sebuah sekolah, dan juga Museum Chernobyl. Rusia telah menyerang bandar yang penuh dengan orang ramai. Walaupun begitu, jumlah korban adalah 4. Jangan salah faham saya. 4 kematian bermakna 4 nyawa. 4 keluarga yang tidak akan pernah sama lagi. Tiada apa-apa yang kecil tentang hal ini. Tapi fikirkan bersama saya, selepas segala kemarahan itu, selepas segala ancaman dengan arsenal nuklear terbesar di dunia yang dihalakan ke Kiev, dunia menjangkakan akan bangun dengan satu bencana. Dan inilah yang berlaku. Seorang pesara Ukraine berumur 74 tahun merumuskan perkara ini dengan cara yang tiada penganalisis pun boleh rumuskan dengan lebih baik. Dia memberitahu sebuah akhbar sambil berdiri di hadapan bangunan miliknya yang terkena serangan bahawa dia tidak merasa takut. Dan dia berkata bahawa penduduk Kiev sudah begitu biasa sehingga emosi mereka menjadi kebas. Fikirkan tentang itu sejenak. Rusia melepaskan senjata yang sepatutnya menakutkan seluruh dunia dan reaksi seorang lelaki berumur 74 tahun hanyalah mengangkat bahu. Tapi, apa sebenarnya yang sedang berlaku?
Adakah kerana Rusia telah menjadi lemah? Atau adakah kemungkinan peluru berpandu super itu sebenarnya satu penipuan sepenuhnya? Jawapannya muncul apabila rakyat Ukraine pergi ke tempat di mana Oreshnik jatuh. Berhampiran sebuah bandar yang dipanggil Bila Serkva. Di sana, mereka melakukan sesuatu yang Rusia tidak pernah sangka mereka akan lakukan. Mereka mengumpulkan serpihan dan membuka peluru berpandu itu dari dalam. Dan apa yang ada di dalamnya adalah salah satu perkara yang paling mendedahkan dalam keseluruhan perang ini. Kepala peledak. Bahagian yang sepatutnya meletup dan memusnahkan itu diperbuat daripada konkrit. Blok logam dan besi tuang, seberat 50 kg setiap satu, tanpa 1 gram bahan letupan pun. Dan itu bukan kemalangan atau kerja tergesa-gesa. Orang Ukraine kata mereka jumpa benda yang sama tepat 3 kali apabila Rusia guna peluru berpandu ini. Sebuah hulu ledak palsu. Dan ada lagi. Apabila juru teknik memeriksa bahagian elektronik, iaitu otak peluru berpandu itu, mereka menemui komponen yang dihasilkan sebelum 2016. Komponen dari lebih 10 tahun yang lalu. Dan lihatlah, Rusia menjual Oreshnik sebagai peluru berpandu yang benar-benar baru, dengan teknologi terkini. Salah seorang pakar Ukraine berkata dia terkejut apabila membukanya kerana dia menjangkakan akan menemui teknologi baru, tetapi yang ditemuinya ialah sebaliknya. Komponen lama. Dan ada satu lagi perkara penting di sini. Berhampiran tempat peluru berpandu itu jatuh, terdapat sasaran ketenteraan sebenar, iaitu sebuah lapangan terbang. Oreshnik tersasar dari lapangan terbang dan jatuh di atas deretan garaj. Peluru berpandu itu terbelah kepada 6 bahagian semasa jatuh. Dan ke-6 bahagian itu jatuh di atas 3 buah garaj. Pada keesokan harinya, seorang wanita dilihat menggeledah runtuhan hangus di bangsal miliknya sendiri, mencari hasil kentang yang disimpannya di situ. Inilah keadaannya. Senjata paling ditakuti dalam arsenal Putin jatuh di atas kentang seorang nenek. Sekarang, kita perlu bersikap realistik di sini. Oreshnik itu sendiri hampir mustahil untuk dipintas. Orang Ukraina sendiri mengakui perkara ini. Ia terbang terlalu laju untuk pertahanan menghentikannya. Tetapi disitulah bahagian paling pelik dalam cerita ini. Kenapa? Kerana peluru berpandu ini hanya benar-benar membawa kemusnahan jika ada hulu ledak nuklear sebenar di dalamnya. Itulah tujuan ia dibina. Versi yang kita lihat di sini dengan muatan biasa. Sebenarnya, pakar-pakar yang memeriksa serpihan itu membuat satu kesimpulan yang mendedahkan. Rusia tidak dapat membuatnya berfungsi dengan betul. Sebabnya, cara peluru berpandu itu terbang pada kelajuan yang luar biasa. Itu sendiri mengganggu ketepatan dan muatannya. Jadi, fikirkan apa maksudnya sebenarnya. Rusia telah melepaskan senjata yang sepatutnya menjadi guruhnya dan menghantarnya tanpa kilat dengan sengaja. Kerana satu-satunya cara peluru berpandu itu memenuhi ancaman yang dibuat oleh Putin adalah dengan meletakkan hulu ledak nuklear. Dan yang itu Putin tidak letakkan, kenapa? Kerana meletakkan hulu ledak nuklear bermakna memulakan perang nuklear yang Rusia sendiri tidak mahu mulakan. Jadi apa yang dia hantar ke Kiev bukanlah senjata itu, tetapi mesej daripada senjata itu. Ia seperti sebuah negara mengetuk meja, menjerit, menunjukkan penumbuk, tetapi tidak memukul. Kerana mereka tahu bahawa jika benar-benar memukul, ia boleh menghancurkan mereka juga. Dan disinilah ayat dari permulaan tadi benar-benar masuk akal. Kegagalan ini lebih menakutkan daripada sebuah kemenangan. Lihat apa yang serpihan dari Bila Serkva tunjukkan tentang Rusia. Selepas lebih daripada 4 tahun perang, dengan senjata nuklear terbesar di dunia, jawapan paling keras yang Rusia mampu berikan terhadap serangan terbesar ke atasnya hanyalah satu kejutan. Satu guruh tanpa kilat. Kerana kereta kebal tidak memenangi perang, drone tidak memenangi, peluru berpandu biasa tidak memenangi, dan kepungan Ukraine semakin ketat. Apabila semua itu gagal, apa yang tinggal dalam laci hanyalah satu kad yang boleh memusnahkan dunia. Dan itulah sebabnya, bahaya sebenar bukan terletak pada musuh yang kuat, yang sedang menang dan tahu apa yang dilakukannya. Bahaya terletak pada musuh yang terdesak, yang sudah mencuba segala yang dia tahu, tidak sampai ke mana yang dia mahu, sedang ditekan dari dalam oleh rakyatnya sendiri, yang menuntut darah dan yang masih ada di dasar laci kad terakhir itu.
Soalan yang membuat para penganalisis di seluruh dunia tidak dapat tidur bukanlah sama ada Rusia itu berkuasa atau tidak. Persoalannya ialah apa yang akan dilakukan oleh sebuah negara apabila ia mendapati bahawa segala kuasa yang dimilikinya masih tidak mencukupi. Buat masa ini, Oreshnik hanya terbang dengan muatan konkret. Buat masa ini, itu hanyalah satu amaran. Tetapi kisah ini masih jauh dari tamat. Setiap minggu dalam peperangan ini menulis bab seterusnya dan kami akan berada di sini untuk menceritakan setiap satunya kepada anda dengan kebenaran yang kebanyakan orang tidak tunjukkan. Langgan saluran ini supaya anda tidak terlepas apa yang akan datang. Untuk mengakhiri, saya ingin tinggalkan satu soalan untuk anda. Melihat kepada peluru berpandu yang penuh dengan konkret ini, adakah anda percaya ancaman dari Rusia ini masih perlu diambil serius? Atau adakah ini sekadar sandiwara? Beritahu saya di ruangan komen di bawah apa pendapat anda. Jumpa lagi di video seterusnya.